KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk diet dan nutrisi pada hari ini kita akan sambung tentang spesifik sports nutrition bagi sukan spesifik. Jadi hari ini kita akan fokuskan kita punya nutrition strategis bagi sukan bola sepak. Jadi sukan bola sepak merupakan satu sukan yang tidak asing bagi kita rakyat Malaysia, dan sedari kecil lagi anak-anak kita dah dilatih, dah dieksposkan dengan sukan bola sepak daripada umur yang muda sehingga ke level elite ataupun master. Jadi sedikit latar belakang tentang sukan bola sepak itu sendiri. Ia dimainkan oleh total up 11 player atau 11 sepasukan, yang mana 10 orang akan bermain di dalam kawasan padang dan seorang akan menjadi goalkeeper itu sendiri. Daripada findings ataupun kajian menunjukkan range peratusan lemak di kalangan atlet bola sepak lebih kurang 8 hingga 13% percentage body fat. Itu untuk kita tengok dia punya physical karakteristik bagi atlet bola sepak. Walau bagaimanapun bagi goalkeeper ataupun penjaga gol kan mempunyai fat mass yang lebih tinggi berbanding player-player yang lain. Bagi atlet bola sepak itu sendiri, dia perlulah mempunyai skill-skill yang tertentu, perlu pantas bergerak, perlu tangkas iaitu agile, dan juga perlu bijak membuat tactical ataupun fast response di dalam padang itu sendiri. Jadi untuk ada research menunjukkan yang lagi rendah peratusan lemak tubuh bagi atlet, ia membantu atlet untuk mencapai speed yang lebih banyak. Untuk atlet bola sepak kita dimain dengan padang yang besar dan dia bermain 40 minit pada first half, kemudian akan rehat lebih kurang 15 minit, kemudian akan bersambung main another 45 minutes. Jadi jumlah duration minima yang perlu atlet bola sepak main lebih kurang 90 minit pada satu-satu perlawanan. Jadi atlet perlu ada aerobic fitness untuk pastikan dia boleh sustain daripada awal permainan sehingga ke hujung permainan. Pergerakan mereka di dalam padang lebih kurang 8 hingga 11 km, dan dia switch antara pergerakan sama ada dia mungkin walking, dia mungkin sprinting ataupun dia mungkin jog. Jadi dalam banyak pergerakan di dalam bola sepak itu sendiri, hanya 10% yang mungkin melibatkan sprinting. Itu akan menunjukkan yang kita perlukan tenaga yang berbeza ataupun sistem tenaga yang berbeza, yang mana untuk bola sepak sistem tenaga yang digunakan untuk supply energi kepada atlet itu adalah daripada sistem aerobik dan juga anaerobik. Untuk atlet ini juga keperluan nutrien adalah sangat individual, bergantung kepada body composition, bergantung kepada training load yang diberikan kepada atlet tersebut. Jadi keperluan dari segi kalori, keperluan dari segi jumlah karbohidrat, keperluan protein dah tentu adalah berbeza di antara satu sama lain. Dengan itu peranan dietitian ataupun nutritionist sangat penting untuk guidekan atlet ini supaya mereka mencapai body komposisi yang diharapkan dan bersesuaian untuk atlet bola sepak supaya dia boleh perform dengan sangat baik dalam tempoh perlawanan ataupun pertandingan itu sendiri. Kadang-kadang kegagalan atlet untuk makan dengan betul, mengamalkan kumpulan makanan yang betul sama ada karbohidrat, protein ataupun jumlah kalori seharian, sebenarnya memberi kesan ataupun impak kepada atlet itu sendiri. Seterusnya kita akan sambung nanti dengan nutrition strategis bagi pemain bola sepak.
KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, jom kita lihat tentang nutrition strategies yang boleh kita amalkan bagi atlet bola sepak. Jadi pemakanan sangat penting. Jadi nutrition strategies perlu diamalkan oleh atlet bola sepak bagi memastikan dia dapat bentuk badan yang sesuai dan juga boleh training dengan baik. Begitu juga boleh perform semasa pertandingan itu sendiri. Jadi kita akan fokuskan kepada pemakanan sebelum, semasa dan juga selepas iaitu recovery, begitu juga dengan pengambilan air. Okey, jadi setiap hari sebenarnya diet harian itu sangat penting dan kebiasaannya kalau permainan bola sepak itu sendiri diadakan lebih kurang mungkin dalam hujung minggu, jadi mungkin atlet terpaksa training 5 hari, kemudian compete, kemudian akan ada recovery sehari atau 2 hari sebelum start training semula. Okey, jadi diet seharian bagi tempoh training sebenarnya daily diet adalah bersifat individual, tetapi pada masa yang sama atlet itu perlu tahu untuk fokuskan kepada karbohidrat yang mana ia adalah sumber tenaga yang utama. Ya, karbohidrat seperti nasi, roti, pasta dan lain-lain lagi yang mana ia adalah sumber tenaga yang paling utama untuk tubuh badan kita. Daily diet juga perlu merangkumi kuantiti protein yang mencukupi dan kita fokus kepada high biological value protein yang mana protein yang baik, yang lebih tinggi biological value dia seperti protein daripada ayam, ikan dan juga telur. Dan juga ada beberapa jenis lagi yang mana sumbernya adalah sumber daripada sumber haiwan, mempunyai high biological value berbanding dengan yang low biological value. Kemudian pengambilan lemak. Fokus kepada MUFA dan PUFA iaitu fatty acid yang baik. Jadi daily diet bagi atlet bola sepak seharusnya seimbang yang ada semua kumpulan makanan dengan jumlah yang mencukupi bagi memastikan mereka berada pada body composition yang sesuai dengan sukan mereka yang memudahkan mereka bergerak pantas di dalam padang itu sendiri. Apabila mengamalkan diet yang seimbang pada setiap hari, dah tentu ia akan membantu mereka untuk training dengan lebih baik, seterusnya lebih bersedia semasa pertandingan nanti. Jadi pada hari pertandingan nanti, sehari sebelum pertandingan, before pertandingan, sebenarnya atlet perlu makan high performance meal. Apa yang kita maksudkan dengan high performance meal, sebenarnya day before kita pastikan atlet ada makanan yang tinggi karbohidrat dan juga moderate protein dan juga dengan rendah lemak. Jadi sehari sebelum pastikan kita maksimiskan penyimpanan masa glycogen supaya atlet dapat memberikan tumpuan dan cukup tenaga semasa hari pertandingan itu sendiri. Jadi kebiasaannya bola sepak dimainkan ataupun pertandingan bola sepak mungkin berlaku sama ada kalau tournament, kalau meningkatkan peringkat sekolah mungkin pada waktu pagi, mungkin juga pada waktu tengah hari ataupun pada waktu lewat petang. Jadi waktu-waktu ini juga mempengaruhi corak pemakanan atlet itu sendiri sebenarnya. Okey. Kalau waktu pagi atlet mungkin boleh fokus untuk ambil very light breakfast, tetapi pada malamnya dia makan dengan lengkap supaya dia dapat top upkan kehilangan masa glycogen pada waktu malam tadi. Kalau permainan itu dijalankan pada waktu tengah hari, maka atlet boleh ambil normal breakfast tetapi lighter lunch, itu pun kalau ada jarak masa yang sesuai. Sebaiknya untuk sebelum pertandingan ataupun sebelum game itu sendiri, jarak masanya adalah 3 hingga 4 jam. Yang ada cukup
kumpulan karbohidrat, sederhana protein, rendah serat ataupun fiber dan juga rendah lemak. Jadi ada tempoh 3 hingga 4 jam boleh makan secara komplit, secara total. Pengambilan nasi yang lengkap, mungkin 4 hingga 5 sendok untuk pastikan jumlah karbohidrat mencukupi. Kemudian akan ambil saiz tapak tangan. Kita punya protein sebagai sumber protein yang ada. Kemudian ambil sayur-sayuran dan minimalkan pengambilan lemak. Jadi ini boleh diambil 3 hingga 4 jam bagi memastikan pada waktu pertandingan atlet tidak lapar dan boleh perform dengan sangat baik. Makanan sebegini tidak sesuai dimakan 1 hingga 2 jam sebelum pertandingan bermula kerana bimbang proses penghandaman tidak lengkap berlaku menyebabkan atlet sukar untuk fokus kepada pertandingan itu sendiri nanti. Jadi pemakanan sebelum seharusnya pada waktu bila pun pertandingan itu diadakan, jarak masa untuk ambil adalah 3 hingga 4 jam. Sekiranya jarak masa dengan pertandingan 1 hingga 2 jam, pergi kepada lighter ataupun jumlah karbohidrat yang lagi rendah ataupun ambil makan makanan yang lebih mudah nak dihadam ataupun seperti bentuk liquid. Okay, so mungkin go for milk ataupun mungkin ambil roti dan sekeping atau 2 keping ataupun buah-buahan sejam ataupun 2 jam sebelum pertandingan. Okay, so yang larger tadi kita tak boleh ambil betul-betul dekat dengan competition ataupun betul-betul hampir dengan pertandingan. Jadi kalaulah semasa pertandingan, okey, bola sepak lebih kurang 90 minit, 45, 15, 45. Jadi dah tentu in between tu mungkin atlet boleh makan sesuatu untuk top up kepada energi dia tadi. Jadi mungkin boleh ambil buah-buahan segar, boleh ambil buah-buahan kering untuk yang simple dan mudah dihadam supaya dia boleh makan di antara first half dengan second half. Jadi semasa competition itu sendiri, untuk bola sepak boleh digunakan untuk ambil makanan dengan kuantiti yang lebih rendah ataupun mungkin cereal bar ataupun energy bar sekiranya diperlukan. Begitu juga dengan pengambilan air semasa pertandingan itu sendiri, boleh diambil sports drink disarankan sekiranya dilihat atlet main melebihi 60 minit. Jadi perlu top up some karbohidrat dan juga perlu top up elektrolit seperti sodium dengan potasium untuk pastikan atlet tak ada masalah cramp, tak ada masalah-masalah lain yang boleh mengganggu konsentrasi atlet itu sendiri. Kemudian bila kita dah berakhirnya competition itu sendiri, atlet mungkin dah habis training, lebih kurang training ataupun latihan ataupun competition 1 jam setengah ataupun ke 2 jam, kita perlukan recovery. Recovery sangat penting sebab ia adalah satu proses untuk memulihkan atlet itu sendiri. Jadi 30 minit ke 60 minit betul-betul selepas pertandingan, maksudnya completed 30 minutes, 60 minutes itu adalah waktu kritikal, kita panggil window time untuk pastikan atlet terus start proses recovery, bukan tunggu besok ataupun 2-3 jam selepas itu, tidak. Dalam kajian menunjukkan gabungan ratio yang betul antara karbohidrat dengan protein bantu pemulihan berlaku dengan lebih baik. Jadi apa nak ambil betul-betul after kita masih kat padang, mudah kan? Mudah, tapi kita masih kat padang, tak perlu balik rumah, kita sparekan siap-siap. Sediakan siap-siap mungkin susu ataupun yogurt ataupun buah-buahan ataupun simple sandwich yang ada karbohidrat dengan protein yang mana boleh dimakan terus dalam tempoh 30 hingga 60 minit. Untuk recovery itu bermula, kemudian tambah dengan pengambilan air yang secukupnya. Selepas itu, mungkin 3 hingga 4 jam selepas itu boleh ambil lunch meal seperti biasa untuk fulfillkan balik keperluan karbohidrat, protein untuk setiap hari. Kalau untuk betul-betul lengkap bagi atlet bola sepak, sebenarnya recovery mungkin ambil masa 4 hingga 5 hari betul-betul pulih selepas satu-satu permainan ataupun satu-satu pertandingan. Jadi kalaulah kata dalam satu hari kita ada lebih daripada satu game, atlet sebenarnya perlu plan ataupun rancang dengan betul bagaimana dia nak pastikan di antara game pertama dengan game kedua dia ada cukup keperluan tenaga. Jadi kalau game pagi dan game petang mungkin akan ada banyak masa, mungkin lebih kurang 4 hingga 5 jam, dia boleh top up dengan complete cukup karbohidrat, cukup protein dan cukup lemak. Tapi kalau terlalu singkat, mungkin tak sempat nak recovery. Jadi bagaimana pula dengan pengambilan air untuk sukan yang panjang, yang tempohnya panjang dan banyak pergerakan di dalam padang, maka atlet perlu ambil ruang dan peluang, ambil masa untuk pastikan ada
minum air dalam tempoh perlawanan itu sendiri, daripada first half-nya, waktu rehat dan juga waktu second half. Jadi sepatutnya ada sebelum game itu sendiri dah disediakan air, sebab kita memang tahu dehidrasi mungkin boleh berlaku untuk atlet bola sepak, ya betul. Sebab game yang panjang, pergerakan yang banyak dan kadar perpuluhan yang tinggi. Sekiranya berlaku dehidrasi, iaitu kehilangan 2% berat badan daripada sebelum dengan selepas, menyebabkan atlet kurang concentration dan kurang coordination, sehingga menyebabkan prestasi atlet berada di dalam padang itu terganggu. Jadi atlet kena pastikan sediakan minuman yang mencukupi, jumlah air yang mencukupi berdasarkan keperluan individu itu sendiri. Ya, individu memerlukan jumlah yang berbeza-beza. Jadi itu adalah nutrition strategies yang boleh diamalkan oleh atlet bola sepak sebelum, semasa dan juga selepas pertandingan, termasuklah dengan pengambilan air yang mencukupi sepanjang tempoh tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Diet dan pemakanan untuk atlet bola sepak sangat penting, yang mana kita memang tahu perubahan daripada diet itu sendiri dan efektif training untuk jangka masa panjang akan membawa kesan yang baik kepada prestasi atlet itu sendiri. Namun terdapat beberapa kajian yang menunjukkan antara isu yang berlaku untuk atlet bola sepak antaranya ialah pengambilan tenaga yang tidak mencukupi. Jadi penting untuk atlet memahami bahawa demand untuk sukan bola sepak memerlukan tenaga yang tinggi, apatah lagi untuk mereka dalam fasa tumbesaran seperti remaja. Jadi atlet perlu fokus untuk pastikan pada setiap hari pengambilan tenaga adalah mencukupi, membolehkan atlet untuk grow dengan better dan juga untuk perform dengan better. Jadi isu pengambilan tenaga yang tidak mencukupi dapat dielakkan. Seterusnya, pengambilan lemak. Walaupun kita kata kurang pengambilan tenaga, tetapi atlet, ada kajian menunjukkan atlet bola sepak kerap mengambil pengambilan lemak yang berlebihan. Okey. Basically kita memerlukan, kalau untuk sukan bola sepak, kita mungkin fokus kepada 15, 20 hingga ke 30% kalori daripada lemak. Tapi mungkin atlet mudah untuk dapatkan extra energy daripada lemak itu sendiri. Jadi atlet perlu lebih fokus kepada kumpulan makanan tertentu, fokus kepada makronutrien supaya tidak mengambil lemak yang berlebihan, yang mana lemak yang berlebihan secara jangka masa panjang akan mengubah komposisi tubuh atlet itu sendiri, yang mana ia menyebabkan disadvantage untuk atlet bola sepak apabila peningkatan percentage of body fat. Yang seterusnya, pengambilan protein yang berlebihan. Kerap juga berlaku di kalangan atlet bola sepak, pengambilan protein yang diambil adalah berlebihan. Dan ini tidak sepatutnya berlaku kerana kita perlukan protein pada kuantiti yang tertentu, dan yang paling penting, protein yang diperlukan itu perlu ada timing-timing tertentu. Maksudnya diagihkan dengan baik untuk sintesis protein yang lebih baik. Jadi kita tak suggest, kita tak minta atlet untuk makan banyak protein, seterusnya protein itu dimakan pada satu tempoh sahaja, tidak. Tetapi seharusnya protein itu mencukupi mengikut keperluan individu atlet itu sendiri, mungkin 1 hingga 1.5 ataupun up to 2 gram per kg body weight, dan kemudiannya protein itu perlu diagihkan pada setiap hari mengikut keperluan yang dah ditetapkan, bukan fokus kepada satu-satu kuantiti pada satu-satu masa. Dan ini juga termasuklah
agihan protein pada waktu snack dan juga pada waktu pre-bed. Justru saya harap semua dapat manfaat dengan perkongsian saya hari ini tentang sport specific nutrition bagi sukan bola sepak. Jumpa lagi dalam sukan-sukan yang lain pula. Didik TV KPM